أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بدوام الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائنا وقد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا سيدنا يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري وبصيرتي. اللهم فشفعه فيا. اللهم نور قلبي بنور معرفتك وهدايتك حتى أفهم ما أقول ويرحم ما أقول وينتفع ما أقول. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kita akan mula membaca kitab Qatrul Ghaithiyah fi ilmi Sufiyah. Yakni kitab ini saya akan baca pada setiap minggu yang keempat. Setiap minggu keempat pada hari Khamis malam Jumaat lah. Pada hari Khamis malam Jumaat lepas daripada Isyak, pada setiap bulan, pada minggu yang keempat. Ini ialah rupa kitabnya begini. Ini Qatrul Ghaithiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kitab yang dinamakan dia dengan Qatrul Ghaithiyah fi ilmi Sufiyah. Qatru tu makna dia ialah titisan. Al-Ghaithiyah tu makna hujan. Titisan hujan. Ini maknanya ialah titisan rahmat pemberian Allah Subhanahu wa taala fi ilmi Sufiyah, yang berkait dengan ilmu Sufiyah. Ala syariatil Muhammadiyah, di atas syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karangan Faqir ilallah taala Husin Nasir bin Muhammad Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimina wa li jami'il muslimina amin. Ini dikarang oleh Syekh Husin Nasir Al-Banjari, daripada orang Banjar lah asal dia. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai kitab ini dengan nama Allah, Tuhan yang memberi nikmat, Ia dengan beberapa nikmat yang besar-besar. Lagi yang mengurnia nikmat Ia dengan beberapa nikmat yang kecil-kecil. Ini dia mula, Tuan Musannif pengarang kitab ini mulakan kitab dia ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana juga kita mula baca kitab ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim juga.
dengan kita mulakan sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita harap Allah Ta'ala berkati dan limpahi rahmat pada kita dalam apa-apa sahaja yang kita lakukan. Alhamdulillahilladzi saqa qulubal arifina ka'sa mahabbatihi wa nawwara asrarahum bi anwari tauhidihi wa ma'rifatihi. Ini adalah kitab tasawuf. Artinya bermula segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang memberi minum ia akan segala hati orang yang arifin. Yang arif mereka itu akan minuman kasih akan dia. Ini ialah permulaan yang Tuan Musannif, Tuan pengarang kitab, dia mulakan dengan ucap syukur pada Allah Ta'ala, pada Tuhan, iaitu Allah yang telah memberikan nikmat dengan memberi minuman kepada hati-hati orang arif, orang arif billah. Yang ni dia buat seumpama hati orang arif itu senantiasa dahaga dengan ma'rifatullah, dengan apa-apa kurniaan daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala pun dengan sebab layak mereka itu untuk nak mendapat bagi minuman, maka Allah Ta'ala berikan minuman bagi hati-hati yang dahaga orang-orang arif tadi. Minuman yang macam mana? Iaitu minuman kasih sayang akan dia. Ini yang dinamakan sebagai minuman yang bukan jenis macam yang kita minum biasa, tidak. Ini adalah minuman yang bentuk yang datang daripada roh, yang datang daripada hati orang mukmin tadi, hati orang arif billah. Hati ni makna roh lah, roh bagi orang arif billah. Orang arif billah ini ialah orang yang kenal Allah Ta'ala dengan kenal secara ainul yaqin, dia panggil, secara seolah-olah macam tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah. Itu dia panggil arif billah. Huraian bagi arif billah ini panjang lagi lah, iaitu orang yang martabat dia ataupun hatinya dah suci, bersih daripada segala kotoran, dan hati dia paling kurang nafsu dia itu duduk pada mutmainnah ke atas. Ini orang panggil arif billah. Kalau orang tu bawah daripada nafsu mutmainnah, nafsunya masih lagi mulhamah ke, ataupun lawamah ke, ataupun ammarah, mereka masih lagi di dalam, dia panggil kenal Allah Ta'ala itu kenal dengan ilmu yakin sahaja. Jadi orang yang arif billah, yang duduk atas daripada ataupun level duduk dia, nafsu dia duduk pada mutmainnah ke atas, orang ni orang yang kenal Allah Ta'ala dengan zauq, dengan rasa, bukan lagi dengan ilmu, tidak. Jadi Allah Ta'ala memberikan minum kepada hati-hati orang yang arif ini, akan minuman kasih akan dia. Ni minuman di sini ialah seolah-olah macam rahmat yang Allah Ta'ala berikan ke dalam hati orang-orang arif billah ini, wali-wali Allah Ta'ala ini, ialah dengan perasaan mereka itu kasih akan Allah Ta'ala, dapat mereka itu rasa kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan menerang ia akan segala mata hati mereka itu. Mata hati ni makna roh mereka itu, dengan beberapa nur mengesakan dia. Jadi hati-hati orang yang arif billah ini, Allah Ta'ala telah terangkan dalam hati dia dengan cahaya
mentauhidkan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar tauhid. Dengan sebenar-benar tauhid. Sebenar-benar tauhid di sini dengan makna merasai macam mana keesaan Allah Ta'ala itu sendiri. Merasai dari segi nama Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala, ataupun dengan sifat Allah Ta'ala ataupun zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mereka ini Allah Ta'ala limpahkan ke dalam hati mereka itu juga cahaya yang menerangi hati bagi orang arif tadi, dengan segala nur yang mengesahkan Allah Ta'ala dan mengenal akan dia dan kenal makrifah akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita tengok di sini perkataan makrifah, dia ada dua perkara. Yang pertama sekali makrifah dari segi ahli usuluddin, orang yang kenal Allah Ta'ala melalui ilmu. Yang keduanya orang yang kenal Allah Ta'ala melalui rasa. Keduanya dapat bagi mereka itu makrifah atas qadar bagi mereka itu. Jadi makrifah bagi orang yang ahli usuluddin biasa, mereka itu makrifah dengan kenal Allah Ta'ala melalui dalil. Adapun makrifah bagi ahli arif billah, ahli suluk, mereka ini kenal bagi Allah Ta'ala, makrifah Allah Ta'ala melalui jalan rasa. Itu beza makrifah antara ahli usuluddin dan juga ahli tasawuf. Wa rafa'a maratibahum ala bisati wilayatihi wa albasahum libasal khidmati lahu bitaufiqihi wa hidayatihi. Artinya telah mengangkat Allah Ta'ala akan segala martabat mereka itu orang yang arif billah tadi, orang yang wali-wali Allah Ta'ala, orang yang telah suci hati mereka itu, atas segala hamparan kerajaannya Allah Ta'ala letakkan mereka ini sebagai wali-wali mereka. Meletakkan mereka itu atas hamparan Allah Ta'ala tu bisati wilayatihi, atas hamparan wilayah kerajaan dia. Wilayah di sini mana Allah Ta'ala melantik mereka itu sebagai wali-wali kekasih-kasih Allah Ta'ala, dan telah beri pakai ia akan mereka itu, akan kekasih dia tadi, akan pakai yang khidmat baginya. Jadi orang yang kasih pada Allah Ta'ala itu lagi kuat khidmat mereka itu pada Allah Ta'ala, bukannya makin dekat dia dengan Allah Ta'ala, jadi makin tinggal dia tentang khidmat kepada Allah Ta'ala. Tidak, ini salah. Kalau orang kata orang ni dah sampai kepada martabat tinggi di sisi Allah Ta'ala, tidak perlu lagi kepada sembahyang, puasa, zakat, haji semua, ini orang yang tertipu daya dengan syaitan. Sedangkan sebenarnya bagi orang yang kasih pada Allah Ta'ala, lagi dia rapat, lagi dia banyak buat amal dan juga khidmat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam khutbah kitab ini sendiri pun, mula-mula sekali tuan musannif pengarang kitab ini dia menyatakan apabila Allah Ta'ala sayang pada seorang hamba itu, maka dia berikan kemudahan bagi mereka itu untuk khidmat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi mudah. Maknanya sebab apa mudah? Sebab Allah Ta'ala jadikan setiap amal mereka itu rasa seronok. Rasa seronok itu yang menjadikan satu-satu amalan itu jadi kekal dan berpanjangan dan suka dalam buat benda tersebut. Jadi kalau kita tak ada perasaan seronok dalam buat amal, jadi kita hanya buat amal itu melalui paling kurangnya ialah ilmu yang kita ada. Jadi kita buat tu semata-mata mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila tidak rasa seronok dalam hati dalam buat suatu perkara, kita akan buat perkara tersebut dalam keadaan memaksa dia panggil. Jadi berlainan dengan orang yang arif billah, orang yang waliullah, orang yang termasuk dalam wilayah Allah Ta'ala yang dinamakan sebagai orang arif.
Orang arif billah ini ialah orang wali-wali Allah Ta'ala. Sebagaimana yang kita kata tadi, nafsu mereka itu atas daripada nafsu mutmainnah ke atas. Orang yang bertukar nafsu dia menjadi mutmainnah, itu permulaan bagi wilayah, maknanya permulaan bagi menjadi wali. Dia panggil wilayatun sughra, dia panggil. Wali-wali kecil Allah Ta'ala tu, dia mulakan permulaan dia dengan nafsu mutmainnah, kemudian naik ke atas lah. Jadi mereka ni orang yang hati mereka ini bersih daripada kekotoran, mana-mana kekotoran sekalipun. Dari segi kotoran zahir dia bersih, batin pun bersih juga. Dan tak ada dalam hati mereka itu melainkan Allah, ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Itu beza di antara orang wali dengan orang biasa lah. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh tagkan pertanyaan. Nanti saya akan baca kalau kena dengan masa dia. Pada hujung kita akan baca kitab ini sejam. Watawajjahum bitijanil ijlali wal ikrami wa hallahum bihuliyir ridha wal fitami. Artinya telah memberi pakai mahkota ia akan mereka itu. Allah Ta'ala berikan kepada mereka itu mahkota kemuliaan. Dengan mahkota membesarkan dan memuliakan akan dia. Ini nisbah bagi mahkota ini ialah pakaian bagi raja-raja. Orang wali-wali ini dia umpama raja-raja di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia panggil sebagai khassatullah, dia panggil. Orang kita biasa dengar orang sebut orang khawas, dan juga orang khawasul khawas. Orang yang khassah maknanya orang yang khusus. Orang yang khusus ini ialah orang yang kita katakan kalau atas dunia ini mereka ini antara VIP Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di dalam kitab ini dia nisbahkan bahawa mereka ini Allah Ta'ala pakaikan waliullah. Allah Ta'ala pakaikan mereka ini dengan mahkota-mahkota. Maknanya mereka ini adalah raja-raja di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala masa duduk di atas dunia itu. Orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ini ialah mereka inilah yang dinamakan sebagai raja-raja. Wa khassatullah dia panggil. Orang yang khawas, orang yang khusus, orang yang VIP, orang yang tertentu di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan dimuliakan Allah Ta'ala dengan beberapa kemuliaan dan kebesaran, dan telah menghiasi ia Allah Ta'ala akan mereka itu dengan perhiasan redha. Ini yang paling besar sekali, yang apabila seorang itu dapat, tak ada perkara yang lebih besar bagi seseorang yang hamba itu apabila melainkan dia dapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Radhiyallahu anhum wa radu an, dan meninggalkan yang ditegah akan dia. Apabila Allah Ta'ala redha kepada mereka ini, dengan sendirinya mereka ini menjaga syariatnya. Menjaga syariat maknanya melakukan perkara yang Allah Ta'ala suruh, dan juga meninggalkan perkara yang Allah Ta'ala larang. Inilah yang disebut sebagai muttaqin, dan juga yang dipanggil sebagai khassatullah, orang yang khusus, orang yang VIP bagi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan mereka ini raja-raja di atas dunia, di sisi Allah Ta'ala. Raja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sari fi kullil haqaiqi wa ala alihi wa ashabihi nujumal hidayati
li asma at-taraiqi. Artinya bermula rahmat Allah Ta'ala dan salamnya. Ini bahagian yang kedua di dalam khutbah kitab selepas daripada dia puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang keduanya ialah dia berselawat. Tuan pengarang kitab ini dia berselawat kepada Nabi SAW. Inilah apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang pengarang-pengarang kitab di dalam penulisan mereka. Dan juga khutbah-khutbah biasanya ada padanya puji-pujian dan juga ada padanya selawat ke atas Nabi SAW. Atas penghulu kita Nabi Muhammad yang berjalan ia pada tiap-tiap segala haqaiq, setiap hakikat yang berjalan, maknanya ada Rasulullah SAW itu kaitan dia pada tiap-tiap segala hakikat. Maknanya tidak lari sesuatu itu daripada kita kata sebagai setiap sesuatu itu adalah ada padanya nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diperkatakan oleh kebanyakan ahli sufi, orang tasawuf, bahwasanya awal-awal penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada roh Nabi Muhammad inilah Allah Ta'ala ciptakan segala sesuatu, daripada perkara dunia hinggalah kepada perkara akhiratnya, tidak lari daripada hasil ataupun benih yang satu saja, iaitu benih daripada Nabi SAW. Di sisi ulama tasawuf, mereka ini Allah Ta'ala buka pengetahuan mereka ini tentang apa? Tentang asal-usul kejadian Nabi SAW dan asal-usul bagi setiap kejadian alam ini. Jadi ahli sufi dia buat bandingan alam ini berasal daripada satu benih saja. Alam yang besar ini, sama ada dunia ke akhirat, berasal daripada satu benih saja. Umpama dia macam satu kebun itu berasal daripada satu benih pokok. Satu, misalnya kebun kelapa, dia berasal daripada satu benih kelapa saja, satu buah kelapa yang disemai. Kemudian daripada kelapa itulah keluarnya pokok, kemudian keluar buah, kemudian buah-buah itu pula lagi bercambah, lagilah keluar jadi sehingga jadi sebiji kebun, sebuah kebun. Asalnya adalah daripada satu benih saja. Beginilah juga apa yang dikatakan oleh ahli sufi radhiyallahu anhum tentang asal-usul kejadian bagi alam ini, asalnya daripada satu benih sahaja, iaitu daripada roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Ta'ala ciptakan daripada tak ada kepada ada. Bukan ambil cubit roh, bukan ambil asal tu roh itu daripada zat Tuhan ke ataupun sifat Tuhan ke, tidak. Allah Ta'ala jadikan roh Nabi ini daripada tak ada kepada ada. Kemudian daripada roh Nabi inilah berkembang berasal keluarnya benda ni, jadi berfuruk, cabang hinggalah jadinya perkara-perkara dunia dan juga perkara-perkara akhirat, semuanya. Jadi dengan sebab itulah Tuan Musannif ini kata, selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dialah yang berjalan ia pada tiap-tiap segala hakikat. Mana ada setiap sesuatu itu hakikat bagi roh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
dan atas segala keluarganya. Selawat dan juga salam atas keluarga dia dan segala sahabatnya, padahal mereka itu beberapa bintang. Ini sahabat dan juga keluarga Nabi itu dia umpamakan dengan bintang petunjuk bagi yang terlebih elok daripada segala jalan. Li asma at-taraik, maknanya daripada Nabi kemudian dicurahkan ilmu dia, syariatnya diikuti oleh sahabat dan juga keluarga dia. Jadi mereka inilah yang menjadi petunjuk bagi ajaran Nabi SAW pula, meneruskan bagi kita kata usaha dalam menyebarkan agama Islam ini oleh sahabat-sahabat, para sahabat dan juga tabi'in, atba' tabi'in, sehingga sampai kepada kita ajaran Nabi dan juga agama yang kita terima daripada guru. Inilah yang kita warisi sekarang, hasil daripada mereka inilah, hasil daripada para sahabat dan juga keluarga-keluarga Nabi ini yang menyebarkan agama Islam hingga akhirnya sampai kepada kita. Jadi tuan musannif bagi kitab ini, tuan pengarang kitab ini, dia menggambarkan bahawa kepentingan sahabat Nabi dan juga keluarga Nabi ini umpama bintang di langit, an-nujumul hidayah, bintang yang memberi petunjuk bagi mereka yang penting bintang ini bagi mereka yang berjalan di padang pasir dan juga mereka yang berlayar pada lautan. Mereka akan berpandukan dengan bintang-bintang ni. Pada zaman dahulu mereka berdasarkan pada bintang-bintang inilah mereka bergerak. Jadi kalaulah tak ada bintang ini, nescaya mereka akan sesat di padang pasir yang luas tu, tak tahu kiri kanan kat mana. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, tiada daya dan tiada upaya melainkan dengan Allah al-aliyil azim, yang maha tinggi dan maha agung. Semuanya itu terserah pada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ini adalah berdasarkan bergeraknya ataupun apa-apa kita tu adalah berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bukannya dengan kehendak kita sendiri, tidak. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada tahmid, mengucap puji-pujian pada Allah Ta'ala dan juga selawat pada Nabi SAW dan juga sahabat dia dan ahli keluarganya, maka inilah satu risalah yang kecil sahaja. Sebab kitab Qatrul Ghaisiyah ini kitab yang kecil sahaja, dia hanya mengandungi antara 46 muka surat saja. Jadi ini malam pertama yang kita baca kitab Qatrul Ghaisiyah. Malam pertama, InsyaAllah, supaya kalau Tuhan panjangkan umur, saya akan baca habis kitab ini, walaupun sebulan sekali, InsyaAllah. Dia kata inilah satu risalah, satu surat kita kata, ataupun satu lembaran yang kecil saja, pada menyatakan barang yang tak dapat tiada bagi tiap-tiap mukallaf, bahawa mengetahui akan dia. Mukallaf ini orang yang dah sampai umur, orang yang akil baligh. Orang yang dah akil baligh, orang yang telah diletakkan tanggungjawab bagi dia, dengan tanggungjawab syarak, terkena bagi dia dosa dan pahala ni orang mukallaf. Jadi wajib bagi tiap-tiap mukallaf ini bahawa mengetahui akan dia daripada ilmu hakikat, pada ilmu tasawuf inilah. Jadi
ilmu yang wajib dipelajari oleh mukallaf ini dia ada 3 jenis semua. Yang pertama sekali ilmu tentang kenal, macam mana nak kenal Tuhan kita, dia panggil ilmu usuluddin. Yang keduanya ilmu untuk nak berkhidmat pada Tuhan kita, iaitu ilmu fiqh, macam mana kita nak khidmat pada Tuhan, nak solat macam mana, nak zakat macam mana, puasa macam mana. Yang ketiganya ilmu hakikat ini ialah ilmu yang kita kata untuk nak menjaga kebersihan, kesucian pada ilmu usuluddin dan juga ilmu fiqh tadi, supaya tidak kotor dia. Tidak kotor. Kita lakukan, kita belajar tentang kenal Tuhan, dan juga kita buat khidmat pada Allah Subhanahu Wa Taala melalui ilmu fiqh. Ilmu tasawuf ini guna dianya ialah supaya kalau kita buat amal itu, amal kita sempurna, tidak bercampur dengan perkara-perkara yang menjadikan amal kita itu sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada guna, tak ada harga di sisi Tuhan. Begitu juga dengan ilmu usuluddin, kita belajar kenal Allah Ta'ala. Jadi ilmu tasawuf ini dia menjadikan seorang itu kenal dengan ada padanya rasa takut pada Allah Ta'ala, kenal dan ada rasa kasih pada Allah Ta'ala. Dengan sebab ada ilmu hakikat ataupun ilmu tasawuf inilah. Jadi kalau kita kenal semata-mata Allah Ta'ala, tak ada rasa kasih, tak ada rasa sayang, tak ada rasa takut, itu maknanya masih lagi ada masalah dengan kenal kita itu. Betul kita kenal Allah Ta'ala, tapi tidak sempurna. Jadi ilmu tasawuf ini dia menyempurnakan bagi ilmu usuluddin dan juga menyempurnakan bagi ilmu khidmat pada Allah Ta'ala, iaitu ilmu fiqh. Dan tasawuf, ilmu hakikat dan ilmu tasawuf nama dia, iaitu qadar yang wajib kita belajar tadilah, yang sangat sedikit. Maknanya Tuan Musannif ini dia letakkan di dalam risalah dia yang kecil ini beberapa maklumat berkait dengan ilmu tasawuf ataupun ilmu hakikat. Dia kata qadar yang sangat sedikit saja, yang cukup, yang memadai. Dia kata yang hamba pungut akan dia daripada beberapa kalam ulama, yang maknanya yang dia ambil daripada beberapa perkataan ulama-ulama yang muhaqqiqin, maknanya yang mereka ini ahli di dalam ilmu tasawuf. Muhaqqiqin ini maknanya mereka yang arif billah. Dengan ini ilmu, maknanya mereka ini antara ulama-ulama yang terkenal di dalam ilmu tasawuf, dan kebanyakannya itu daripada kitab Tuhfatul Mursalah bagi Syekh Muhammad bin Syekh Fadlullah Al-Hindi. Itu yang pertama. Dan syarah atasnya bagi Syekh Abdul Ghani Ibnu An-Nablisi. Syekh Abdul Ghani An-Nablusi. Di sini dia sebut An-Nablisi. Dan kitab Minhajul Abidin bagi Imam Al-Ghazali, dan kitab Hikam Nasar bagi Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibnu Atta'illah As-Sakandari, dan kitab Kibritul Ahmar bagi Sayyid Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidarus, dan kitab Muniyatul Fakir Al-Muttajir di atas matan Jurumiyah Nahu bagi Syekh Abdul Qadir bin Ahmad Al-Kuhani rahimahumullahu ta'ala jami'an wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim ajma'ina amin. Maknanya itu antara beberapa kitab yang diambil
oleh Syekh Nasir Al-Mas'udi, Husain Nasir Al-Mas'udi Al-Banjari tadi, yang kita baca kitab dia sekarang, Qatrul Ghaithiyah, diambil daripada beberapa kitab besar, daripada pengarang-pengarangnya yang masyhur semua, daripada hamba Allah Ta'ala yang ikhlas. Dan hamba aturkan dia dalam kitab ini atas satu muqaddimah. Dia letakkan satu muqaddimah dan 4 fasal. Lepas pada satu muqaddimah tadi ada 4 fasal, 4 bab kecil yang membicarakan berkait dengan ilmu tasawuf, dan satu khatimah dan satu penutup. Satu permulaan, pembukaan, dan isi dia ada 4 fasal kecil, dan ada padanya akhir sekali ditutup dengan satu khatimah. Allahumma waffiqni bima tardahu min aqwalil ulama'il kirami wa jannibni min hafawatihim al-li'ami wa amitni ala dinil islami wa adkhilni jannataka daras salami amin ya rabbal alamin. Ini doa Tuan Guru ini. Dia kata, Allahumma waffiqni bima tardah, ya Allah jadikan, kurniakan kepada aku taufik dengan apa yang engkau redha, min aqwalil ulama'il kiram, daripada yang aku nak petik, yang telah aku petik daripada perkataan-perkataan ulama yang mulia-mulia. Wajannibni, dan jauhkan olehmu ya Allah akan daku, min hafawatihim al-li'am, daripada kegelinciran yang menyebabkan bagi rosak, dan juga kejahatan. Wa amitni, dan matikanlah aku ala dinil Islam, atas agama Islam. Wa adkhilni, dan masukkanlah daku, jannataka, syurgamu, darussalam, yang bernama darussalam, amin ya rabbal alamin. Baik. Habis di situ. Ini dia kata sebagai pembukaan, sekapur sirih lah, kita kata permulaan bagi Tuan Musannif pengarang kitab ni, bagi kitab Qatrul Ghaithiyah. Jadi kita akan masuk pada mukaddimah bagi kitab ini. Jadi bagi kitab, dia dah kata bahawasanya ada padanya satu mukaddimah. Muqaddimatun fi mabadi'il asyrati li hadzal ilmi wa ba'du ma yata'allaqu biha. Ini satu muqaddimah. Tuan musannif, tuan pengarang kitab, dia mulakan kitab Qatrul Ghaithiyah ini dengan satu muqaddimah, dan dia mulakan, dia kata ini adalah satu muqaddimah pada menyatakan permulaan yang 10 bagi ilmu tasawuf. Bagi setiap ilmu itu ada 10, dia panggil mabadi' asyrah. Setiap ilmu tasawuf, ilmu fiqh, ilmu usuluddin, ilmu mantik ke apa-apa, semua setiap ilmu tu ada 10 mabadi'. Dia kata 10 asas yang utama yang mesti kita tahu kalau kita nak belajar satu-satu ilmu. Jadi dalam kitab ini, kitab tasawuf ini, jadi Tuan Musannif dia bawakan mula-mula sekalinya ialah mabadi'ul asyrah, iaitu asas-asas, 10 asas-asas utama yang patut kita tahu berkait dengan ilmu tasawuf. Bagi ilmu tasawuf, dan menyatakan setengah barang yang bergantung dengan dia. Di dalam ini juga menyatakan beberapa perkara yang berkait dengan ilmu tasawuf itu sendiri. Bermula permulaannya yang 10, iaitu hadas, artinya maknanya. Jadi dia mula dalam 10 itu, mula-mula sekalinya ialah makna, dan tempat hantarnya, yang keduanya asal dia, dan faedahnya, dan faedah bagi orang yang belajar ilmu tasawuf, dan kelebihannya, dan nisbahnya,
nisbah ilmu tasawuf ini. Dan awal-awal orang yang menghantarkan dia, siapa yang kita kata sebagai orang yang menyusun atur kitab ilmu tasawuf ini, menyusun atur, dan namanya dan tempat yang dikeluarkan dia daripada mana ambil ilmu tasawuf ini, dan hukum syarak suruh menuntut akan dia. Apa hukum syarak pada mempelajari ilmu tasawuf, dan segala masalahnya, perbincangan apakah yang dibincangkan oleh ilmu tasawuf. Habis di situ. Itu 10 perkara. Adapun maknanya, dia mula sekalinya berkait dengan makna ilmu tasawuf itu. Makna tasawuf itu apa? Makna tasawuf. Adapun makna tasawuf itu pada lughah, maka iaitu as-safa. As-safa artinya bersih dan jernih dan hening sesuatu itu daripada najis. Maksud suci sesuatu itu daripada najis, kita panggilkan sebagai as-safa. Ini dari segi bahasa. Tasawuf itu asal daripada bahasa dianya ialah datang daripada perkataan as-safa. Safa. Safa di sini yang kita biasa sebut sebagai sufi. Sofiyah itu nama orang, Sufiyah. As-safa di sini makna safa artinya bersih ataupun suci daripada segala najis dan kotor yang hissi, yang boleh kita nampak. Dan juga yang maknawi, kekotoran yang berbentuk batin. Maknawi ni batin, maknanya hati. Jadi bagi makna yang pertama, iaitu dari segi bahasanya, tasawuf ini berasal daripada perkataan as-safa, maknanya bersih daripada segala kekotoran. Tidak kisah sama ada kotoran tersebut zahir ke atau batinnya. Zahir atau batin. Makna zahir itu ialah daripada kesalahan-kesalahan yang boleh kita nampak. Dia panggil kekotoran. Yang keduanya kesalahan yang batin, yang berbentuk di dalam hati, dia panggil batin. Maknawi dia panggil. Kena bersih dua-dua. Itu makna bagi tasawuf. Bermula maknanya pada istilah, mengikut bagi di sisi syaraknya macam mana, apa makna tasawuf ini. Dia kata mahwul basyariyati wa tajridul ilahiyati. Artinya tasawuf ini dari segi ahli syarak, di sisi orang ahli tasawuf sendiri, di sisi ahlinya, maksud bagi tasawuf ini ialah menghilangkan daripada dirinya akan perangai yang dibangsakan akan dia kepada manusia, dan dipakai dengan segala perangai yang dibangsakan akan dia kepada segala malaikat. Jadi nak buang daripada diri seorang itu perangai-perangai yang datang daripada nafsu dia. Perangai-perangai yang tidak elok yang datang daripada nafsu dia. Itu yang dia katakan sebagai membuang, menghilangkan daripada dirinya akan perangai yang dibangsakan akan dia kepada manusia. Bukan makna dia tu tidak jadi manusia dah, dengan makna membuang apa-apa semua perangai-perangai yang tidak elok yang hasil daripada diri dia tu, iaitu nafsu dia. Ini makna tujuan bagi tasawufnya, ialah untuk nak menghilangkan sifat-sifat basyariyah, yakni sifat-sifat yang terhasil daripada nafsu yang kotor, dan dipakai dengan segala perangai yang dibangsakan akan dia kepada segala malaikat. Dan dipakai maknanya dia buang sifat-sifat basyariyah yang kotor, yang hasil daripada nafsu yang kotor, dan bersifat dia dengan segala sifat-sifat umpama malaikat
yang senantiasa tunduk dan patuh hormat pada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ni kita tahu sendiri, Allah Taala sebut dalam Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak sekali-kali mereka itu menderhakai Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Taala suruh, perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat ini melakukan apa-apa sahaja yang Allah Taala perintahkan. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifat malaikat. Jadi seseorang itu akan dapat bersifat dengan segala sifat mulia yang seolah-olah yang datang daripada sifat malaikat itu, dengan apabila seseorang itu dia dapat mengawal nafsu dia dan dia dapat mentadbir bagi nafsu dia. Bukan nafsu dia mentadbir bagi tubuh dia, tidak. Ini dia sendiri dapat mentadbir bagi nafsu dia, hingga jadilah kehendak-kehendak nafsu itu selari dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini sekali. Jadi perkara ini bukannya perkara yang mudah ni. Nak jadikan nafsu kita mengikut bagi syariat Allah Taala. Sebab kebanyakan sifat asal nafsu ini, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Kerana nafsu ini dia menyuruh pada benda yang buruk. Jadi senantiasa manusia itu dia ikut nafsu dia. Dengan sebab ikut nafsu dia inilah jatuh mereka ini ke dalam benda perkara-perkara yang Tuhan marah. Perkara-perkara yang Tuhan marah sebab ikut nafsu lah. Tetapi apabila nafsu ini telah ditarbiyah, telah dididik, telah dibasuh, disucikan, jadilah mereka ini mula mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala, dan akhirnya mereka ini hanya melakukan apa-apa yang Allah Ta'ala perintah, dan nafsu inilah juga yang menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah manusia pada masa ini umpama sifat-sifat malaikat yang senantiasa taat pada Allah Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Ta'ala. Ini keadaan bagi ta'rif ilmu tasawuf. Dan disuci, artinya disuci akan zat Tuhan daripada barang yang memberi cedera akan ketuhanannya. Dalam masa yang sama, mereka ini ahli tasawuf ini, mereka betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar-benar tauhid. Bukan maknanya hati mereka lain, mulut mereka lain, tidak. Dia hati mereka ini apabila dah suci, dia dah kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka ini bukan setakat menyucikan bagi Allah Ta'ala di dalam hati, tak ada lagi di dalam hati mereka ini mana-mana sifat-sifat yang syirik. Syirik, mana-mana sifat yang mazmumah, itu sifat yang membawa syirik pada Allah Ta'ala. Syirik bagi sifat hati ini dia tidak bawa kepada kufur. Ini sifat mazmumah ini dia panggil dari segi ahli tasawuf, dia panggil sebagai syirkul asghar, syirik yang kecil saja. Jadi syirik kecil ni dia tidak bawa kepada jadi kafir seorang, tak. Jadi syirik yang kecil ni macam sombong, macam riak, macam hasad dengki, itu semuanya itu boleh bawa kepada rosak hati. Jadi apabila tadi kita dah kata bahawa hati orang-orang tasawuf ini, hati mereka ini telah ditarbiyah, dijinakkan, hingga hati mereka ini mengikut bagi apa yang Allah Ta'ala suruh dan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Begitulah keadaan bagi hati mereka ini apabila mereka ini menghadap
hati mereka ini menghadap Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, iaitu umpama apabila dia menghadap Allah taala, umpama dia melihat Allah taala ada di hadapan dia. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak, maka apabila dia tidak dapat melihat Allah taala, mereka ini sedar bahawasanya Allah taala senantiasa melihat dan memerhatikan mereka ini, sehingga menjadikan segala amal mereka ini semata-mata tuju pada Allah taala dan bukan kepada yang lain selain daripada Allah taala. Ini yang perkara yang penting yang perlu kita tahu berkait dengan permulaan bagi tasawuf. Tasawuf ini ialah menyucikan hati daripada mana-mana sifat kotor, itu yang pertama. Dan juga berpakaian dengan pakaian sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Dan juga menjaga hati itu supaya senantiasa duduk dalam keadaan patuh dan taat kepada Allah Ta'ala. Cari jalan untuk macam mana untuk nak jalani perjalanan yang boleh menjadikan hati ini senantiasa tuju dan patuh pada Allah Ta'ala. Kita kena cari jalan, barulah dapat selamat kita di dunia dan juga di akhirat. Walaupun kita nampak benda ini dari segi huraiannya mudah, tetapi nak dapat benda ini susah. Setengah daripada ulama-ulama, mereka ini menjalani tarbiyah tasawuf ini selama 40 tahun. 40 tahun barulah Allah Ta'ala buka sedikit tentang macam mana cara untuk macam mana hati tersebut, hati mereka itu mulai berkesan dengan cara sedikit berkesan. Maknanya makin lama makin bersih, makin lama makin bersih. Itu pun ulama-ulama dahulu ambil masa selama 40 tahun. Bukannya ilmu tasawuf ini ilmu yang mudah, tidak. Sebab nak jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala adalah sangat susah. Nak jadi kekasih manusia sendiri pun susah dah. Nak kena ambil hati seorang itu macam mana, nak kena tunduk, nak kena patuh pada dia, barulah kita boleh jadi kekasih dia. Tak lagilah kalau kita nak jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, lagi susah. Jadi bagi mereka yang betul-betul hemah yang tinggi sahaja, yang sanggup menempuh rintangan, barulah dapat jadi akhirnya kekasih Allah Ta'ala. Bagi mereka yang pengecut, takkan dapat untuk nak jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Jangan diharaplah seolah-olahnya begitu. Dan ada pun tempat hantar ilmu tasawuf ini. Apakah yang dibincangkan di dalam ilmu tasawuf ini? Maka iaitu zat Allah Ta'ala dan juga segala makhluk ini daripada sekira-kira dinafi dan difanakan akan mereka itu. Maknanya dari segi perkara yang berkait dengan ilmu tasawuf ini, tempat hantar dia, perbincangan dianya ialah macam mana cara untuk kita mentauhidkan Allah Ta'ala dan kita jadikan segala makhluk itu seolah-olah mereka ini, makhluk ini adalah umpama bayang-bayang sahaja. Yang ada betulnya ialah pokok tu. Jadi bayang-bayang ini seolah-olah macam perkara yang nisbi sahaja di sisi ahli tasawuf. Nisbi sahaja, bukannya benda yang asal. Ada, bukannya tak ada, makhluk ini ada, tetapi tidak memberi kesan
Yang hanya memberi kesannya, yang betul-betul adanya, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan difana akan mereka itu. Dijadikan mereka itu, fana tu maknanya hilang. Dijadikan mereka itu tak lekat dalam hati mereka itu. Fana ini maksud dia tak ada dari segi ingatan seseorang itu kepada perkara tersebut. Itu makna fana. Macam kita sekarang tidak ingat pada Allah Ta'ala, kita orang panggil fana pada Tuhan. Duk ingat pada makhluk, yang wujudnya ialah makhluk, yang fananya ialah Tuhan. Jadi bagi orang tasawuf, dia nak tukar yang biar ada dalam hati kita Allah Ta'ala, makhluk itu dia nak hilangkan daripada ingatan hati. Bukan maknanya hilang terus tak ada, tengok di mata pun tak ada di mata, cuma di hati tu tak ada. Itu makna fana di sisi orang tasawuf. Jangan kita kata fana ini macam orang gila yang tak ada ikut syariat apa semua. Tidak, itu salah. Bukan begitu maksud dia. Fana itu, hingga setengah daripada istilah fana orang tasawuf ini diputarbelikkan oleh setengah golongan hingga menyatakan tak ada yang lain melainkan Allah Ta'ala saja. Kemudian makhluk pun dia tak ada, jadi nak khidmat pada, nak buat kira dengan makhluk pun tidak. Dia langgar belaka apa yang Allah Ta'ala syariatkan pada kita berkait dengan hablum minan nas tu, dia langgar belaka. Itu salah. Bagi orang tasawuf, Allah Ta'ala tetap ada, makhluk pun tetap ada, tapi dari segi berat hati dia itu hanya ingat pada Allah Ta'ala saja. Makhluk ini ada, tetapi ada dengan tak ada itu sama sahaja di sisi hati orang tasawuf. Itu orang panggil sebagai fana itu. Dan segala makam bagi orang tasawuf, ahlillah, dia ada beberapa makam. Apabila seorang itu dah ada kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, macam seorang itu ada kedudukan di sisi raja. Dia mula-mula dapat pangkat ni, makin dekat dengan raja, makin dekat dengan raja. Akhirnya yang paling dekat sekali dengan rajanya ialah pangkat Perdana Menteri. Itulah yang paling dekat dengan raja. Bendahara tu, zaman dahulu. Tapi nak boleh pergi ke bendahara tu, dia kena naik pada pangkat, masuk istana tu, dia ada pangkat dia sedikit, hingga akhirnya mereka ini betul-betul mereka yang jadi insanul kamil, dia panggil kamil. Bagi orang yang bukan tasawuf, mereka ini tak akan dapat mana-mana maqam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mengikut bagi ulama tasawuf lah, dalam ilmu dia tak akan dapat mana-mana maqam. Orang yang duduk dalam maqam ini ialah mereka yang di dalam, yang menjalani bagi jalan orang tasawuf, maqam. Dan segala ahwal bagi sekalian mereka itu, yang arifin, yang salikin. Ini ahwal ini ialah keadaan seseorang itu sebelum daripada masuk mereka ini dia dalam maqam. Sebelum masuk di maqam, sebelum masuk di dalam pangkat yang terdapat di dalam kita kata dalam list VIP ni, sebelum masuk daripada list VIP ni, mereka ini duduk dalam maqam, dalam ahwal. Ahwal ini ialah keadaan mereka seolah-olah macam permulaan bagi nak masuk pada maqam tu, mereka kena jadi ketua rajah dulu, mereka kena jadi tok pengulu dulu, mereka kena jadi bendahara ini, mereka kena jadi pengurusi ini. Kemudian barulah masuk ke dalam senarai VIP. VIP ni ialah senarai bagi ahli maqam, dia panggil. Tapi sebelum daripada masuk dalam senarai VIP, mereka itu duduk di dalam beberapa ahwal, hal-hal
yang mereka akan lalui untuk nak menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara mudahnya begitulah yang kita boleh katakan. Sebab bagi mereka yang nak masuk dalam ilmu tasawuf ini, dan juga nak kita kata nak mengajar dalam tasawuf ini, tidak mesti kena tahu sedikit sebanyak berkait dengan kaedah-kaedah tasawuf. Kalau mereka ni tak tahu tentang kaedah-kaedah tasawuf, nescaya tak dapat nak mengajar ilmu tasawuf ini. Dan segala jalan bagi segala amalan mereka itu. Ini apa yang dibincangkan di dalam tempat hantar ilmu tasawuf ini, bukan setakat maqam dan ahwal bagi orang yang salik, orang yang berjalan pada Allah Ta'ala. Dan juga dibincangkan sama tentang jalan bagaimana nak buat amal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara amal yang memberi kesan kepada perjalanan mereka menuju pada Allah Ta'ala. Tidak lagi mereka ini duduk main-main. Tidak lagi. Apabila mereka berjalan pada Allah Ta'ala, seolah-olah mereka ini duduk atas landasan, atas landasan dia. Kalau orang yang tidak berjalan atas jalan orang tasawuf, mereka ini masih duduk tepi-tepi landasan, tidak naik lagi atas landasannya. Apabila tidak naik kepada landasan, macam mana nak bergerak, nak menuju kepada tempat tuju dia? Duduk main tepi-tepi itu, tepi-tepi landasan, tak naik kereta api, tak jadi. Dia kena naik atas landasan dan bergerak melalui landasan yang ditunjuk oleh para masyayikh ilmu tasawuf. Ini yang dikatakan macam mana perjalanan bagi ilmu tasawuf ini, bagi orang yang nak berjalan lah. Dan ada faedah ilmu tasawuf ini. Jadi kita akan sambung semula insya-Allah Ta'ala pada muka surat 3 kitab Qatrul Ghaisiyah ini, yang kita akan baca setiap minggu yang keempat pada malam hari Khamis malam Jumaat, minggu yang keempat setiap bulan. Kita akan sambung pula, dan ada faedah pada belajar ilmu tasawuf ini. Apa faedah dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna minal ulama'i syakirin wassalihin wassabirin muttaqin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih semua, insya-Allah. Jumpa lagi.